Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari sekalian, InsyaAllah kita akan sambung pengajian tafsir kita yang secara umumnya kita ambil daripada tafsir Mafatih Al-Ghaib namanya. Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, ataupun dikenali sebagai tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar, kabir, oleh Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Ali Al-Qurashi, cicitnya kepada Sayyidina Ali, yang wafat pada tahun 606 Hijrah. Dinamakan tafsir beliau sebagai tafsir Al-Kabir sebab ia merupakan tafsir yang paling besar sekali, lebih daripada 7,000 muka surat, lebih daripada 30 lebih jilid. Belum ada terjemahannya lagi dalam bahasa Melayu. Jadi insyaAllah kita akan kupas surah Taha kita yang terakhir sekali kita berhenti pada doa yang masyhur itulah, Rabbi shrah li sadri. Ya, Rabbi shrah li sadri. Jadi Imam Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir dalam menghuraikan Rabbi shrah li sadri ini, permintaan-permintaan daripada Sayyidina Musa alaihi salam kepada Allah Ta'ala selepas daripada baginda dilantik menjadi Rasul. Kita kembali sikit kepada ayat yang belakang tu. Kita dah ceritakan macam mana ayat 14 tu dia mengandungi beberapa perkara sebelum daripada kerasulan itu diberikan kepada Nabi Musa. Ada beberapa perkara yang disebutkan pada ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan melainkan aku. Jadi kat situ tauhid itu adalah tonggak tauhid. Fa'budni, maka perhambakanlah diri kepadaku. Kita dah terangkan sebelum ni kenapa kita katakan ibadah itu adalah sesuatu yang lebih baik kalau kita terjemahkan dengan perhambakan diri. Macam kita baca dalam surah Al-Fatihah, tiap-tiap rakaat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami perhambakan diri. Kita dah huraikan macam mana bezanya menyembah dengan memperhambakan diri. Bila kita sembah sesuatu tak semestinya kita perhambakan diri. Bila kita perhambakan diri semestinya kita menyembah sesuatu. Jadi lebih tepat kalau dalam bahasa kita fa'budni, perhambakan diri. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah perhambaan. Kita rasa servitude, dalam bahasa Inggerisnya servitude, perhambaan. Wa aqimis salata li dzikri, dan tonggak ketiga adalah ibadah syariat itu sendiri. Tauhid, ya, keduanya perhambakan diri iaitu iman, dan ketiga adalah syarak, apakah perkara-perkara yang disyariatkan. Selepas daripada itu barulah Allah Ta'ala melantik baginda Nabi Musa. Jadi selepas daripada dilantik, benda yang pertama sekali kita tengok pada ayat 25 ni, Nabi Musa berdoa Rabbi shrah li sadri. Dan kita dah terangkan juga tentang beza perkataan Rabb dengan Ilah. Dua-duanya dalam bahasa Melayu sama, Tuhan, tetapi sebenarnya ada perbezaan halus dari segi bahasa di antara Rabbun dengan Ilahun. Ilahun adalah sembahan. Kalau dalam bahasa Melayunya kita rasa sembahan ni perkataan yang paling tepat. Sebab apa kita menyembah? Yang disembah itu kalau dalam bahasanya dipanggil ilahun. Jadi macam la ilaha illallah, biasanya kita jumpa terjemahan tidak ada Tuhan.
yang berhak disembah melainkan Allah. Asalnya la ilaha, ilah maksudnya tidak ada sesuatu sembahan pun illallah, melainkan sembahan yang esa itu. Kita dah terangkan juga tentang perkataan Allah. Ada maksudnya ke tak ada maksud? Ada maksudnya. Jadi ulama dia pendapat dengan dua pendapat. Pertamanya, Allah adakah dia kata nama khusus macam nama kita Ahmad, Ali, Osman dan sebagainya, kata nama khusus untuk orang yang diberikan nama tu, kata nama khusus dinamakan dalam tata bahasa kita. Satu lagi adalah kata nama terbitan, iaitu adakah nama tersebut mempunyai asal maksud daripada yang lain. Dia panggil kata nama terbitan. Kita belajar bahasa lah, sebab Al-Quran ni bahasa. Anda kena faham. Jadi sebab tu Allah itu adalah sembahan yang tunggal itu. Jadi tiga perkara ni selepas daripada diberikan kepada Nabi Musa dan selepas daripada baginda dilantik. Jadi selepas daripada diberikan dua mukjizat, maka penerimaan watikah pelantikan ini, Nabi Musa kata Rabbi israhli sadri, Rabbi israhli sadri. Jadi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia memberikan beberapa aspek sebelum masuk kepada maksud Rabbi israhli sadri itu, terutamanya aspek doa. Jadi dia terangkanlah doa itu adalah qalbul ibadah. Dia kata doa adalah merupakan hati ataupun jiwa sesuatu ibadah tersebut. Dan Imam Ar-Razi membawakan beberapa persoalan daripada orang-orang yang bertanya tentang masalah doa. Jadi saya ringkaskan dekat sini. Di antara pertanyaan mereka ialah, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang gaib dan mengetahui segala apa yang ada pada diri manusia dan segala apa yang tersembunyi di dada manusia, maka kalau sekiranya itulah keadaan, apakah perlunya kita berdoa? Kalau Allah Ta'ala tahu semuanya, what's the point? Kenapa pula perlu berdoa? Imam Ar-Razi menjawab, doa ini tuan-tuan bukanlah tujuannya memberitahu Allah Ta'ala keadaan kita, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi salah bagi orang yang kata Allah Ta'ala tahu belaka kan tentang diri kita. Apa masalahnya pula kita nak berdoa? Kenapa perlu berdoa? Allah Ta'ala tahulah kita. So kalau kita bertanggapan begitu, we are missing the point. Kita lupa tentang hakikat doa itu sendiri, sebab doa itu adalah dalam bahasa Arab ni dipanggil at-tadarru'. Tadarru' ni maksudnya untuk kita fokus dan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam doa ada harapan kita sebagai seorang hamba, ada takut kita sebagai seorang hamba. Jadi perbuatan doa itu mengandungi perasaan harapan, mengandungi perasaan takut, tetapi bukan kita nak memberitahu Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita, kerana dialah yang memberikan keadaan itu kepada kita. Kalau kita sakit, maka Allah Ta'ala jualah yang memberikan kesakitan itu awalnya bagi kita. Jadi kenapa kita minta? Menunjukkan kita ni hamba, kita ni lemah, kita ni berharap, kita ni takut. That's the point. Doa. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu betul-betul faham doa ni supaya kita tidak tersalah konsep. Kita tidak tersalah konsep. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi tentang orang yang mempersoalkan kenapakah kita perlu berdoa kalau sekiranya Allah Ta'ala tahu. Dekat situ. Yang lain pula disebutkan, kalau sekiranya sesuatu itu dah memang Allah Ta'ala tahu, kita minta dan memang tertulis di dalam pengetahuan Allah Ta'ala sama ada aku nak bagi ataupun aku tak nak bagi. Kita minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Ada dua kemungkinan, sama ada Allah akan sembuh ataupun Allah tak akan sembuh. Dua-duanya di dalam ilmu Allah Ta'ala. So what's the point?
Kalau sekiranya Allah Ta'ala tahu keadaan tersebut, kita minta, what's the point? Kalau aku minta pun, kalau Allah Ta'ala tak nak makbulkan, what's the point? Kan, nampak? Imam Ar-Razi menjawab, wah, dia kata kita ni, di situlah letaknya perhambaan kita kepada pencipta kita. Di situlah letaknya sama ada kita sebagai hamba faham tak kedudukan kita sebagai hamba. Dekat situ. Kita memang mempunyai pengetahuan sama ada apa yang kita minta Allah Ta'ala bagi ataupun dia tak bagi. Tetapi itu adalah pengetahuan pada keadaan yang dinamakan sebagai probability, kemungkinan. Kita tak tahu. Jadi macam manakah kita nak tahu? Kita nak tahu adalah dengan usaha. Cara kita berusaha, dan usaha itu diantaranya adalah berdoa. Imam Ar-Razi dia tunjukkan contoh. Dia kata kita tahu, kalau umpama kata kita makan kita kenyang. Apakah dengan kita tahu kita makan kita kenyang, maka kita akan kenyang? Tak boleh. Oh, tak perlu makanlah. Aku tahu kalau aku makan kenyang. Tak payah makan. Sama juga dengan doa. Kita tahu sama ada Allah Ta'ala makbulkan ataupun dalam keadaan Allah Ta'ala tangguhkan ataupun dalam keadaan kita ganti. Seorang mukmin dia tidak akan terima Allah Ta'ala tak makbulkan doa. Kena faham. Sebab apa? Nabi SAW menyebut doa seorang mukmin macam mana Pak Allah Ta'ala janji akan terima. Dan ada ulama yang membezakan dengan mengabulkan doa dengan menerima doa. Sebab doa ini macam mana keadaan dia pun, dia ada beberapa kebarangkalian. Sama diberikan terus, sama ada ditangguhkan, dan sama ada digantikan dengan yang lebih baik. Jadi bila kita berdoa, kita ada 3 kemungkinan. Jadi kena faham sama ada doa itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala akan tangguhkan. Bukan mudah. Macam mana kita tengok Nabi SAW berjuang berapa tahun. Bukan umpama kata overnight. Semua achievement dia, semua pencapaian dia overnight. Doa hari ni esok dapat. No, tak ada. Nabi Musa macam tu juga. Sebab the point is, dia punya sebab yang sebenarnya adalah untuk menunjukkan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi itu di antara apa yang dibawa oleh Imam Ar-Razi di dalam Tafsir Al-Kabir. Ketiga di antaranya yang dikupas oleh Imam Ar-Razi persoalan. Dia kata doa ni bukankah sesuatu bila kita doa kita minta Allah Ta'ala, ya Allah kabulkanlah, sehatkanlah. Bukankah apabila kita memerintah Allah Ta'ala dengan kata kerja arahan yang sebegitu, itu adalah sesuatu kebiadaban. Kuang haja. Oh, pakai arah-arah. Imam Razi kata apa? Dalam doa kena ada azam. Keazaman. Bila kita azam, sebab itu kita bila berdoa kita tak boleh nak if, tak boleh kalau. Ya Allah, kalau kau rasalah. Tak boleh kalau. Doa minta terus. Jangan bagi syarat bagi Allah Ta'ala. Adabnya berdoa terus. Ampunkanlah. Ya Allah, kalau kau rasa boleh ampunkanlah. Tak boleh ampun, tak payahlah ampun. Tak boleh gitu berdoa. Kena kata Allahumma gfirli. Dan bila kita mengarahkan dalam doa kita dengan cara tersebut, maka Imam Ar-Razi menyebutkan itu bukanlah kebiadaban. Sebab asalnya itu adalah menunjukkan tadarruk perhambaan kita tadi. Kita lemah. Bila kita lemah, kita nakkan sesuatu, kita perlu tunjukkan azam dan kesungguhan kita. Maka tidaklah menyalahi kalau sekiranya dalam doa kita menggunakan kata sekerja suruhan macam tu, kata kerja suruhan, maka tidaklah menyalahi. Sama juga dengan isu, dan ini bukan dalam Tafsir Ar-Razi. Ada beberapa, bila saya mengajar subjek translation dekat universiti, subjek saya, ada anak murid dia kata dalam Al-Quran ni, bila kita sebut aku, kata ganti nama aku ni,
Bukankah dianggap biadab? Kita cakap dengan mak bapak pun tak cakap aku. Ni nak jawab macam mana? Engkau lah. Oi, cakap dengan Tuhan aku engkau. Jadi kita kena faham sebelum kita menjawab sesuatu tu, bukan jawapan tu dengan mudah straightforward gini-gini. Bila kita tengok sejarah bahasa ini, untuk makluman tuan-tuan lah. Bila kita tengok kepada sejarah perkembangan Islam kita, terutamanya dari segi sejarah perkembangan ilmu, dia banyak sebenarnya pada kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera. Dan bahasa Melayu dahulu, bahasa Melayu dahulu, aku dan engkau ni adalah juga kata ganti nama yang menunjukkan rapatnya hubungan. Rapatnya hubungan. Kita takkan cakap aku dan engkau melainkan dalam keadaan kita rasa amat rapat dengan orang yang kita cakap. Jadi tidak timbul masalah apabila kita gunakan aku, itu adalah biadab. Kena faham lenggok bahasa. Sebab itu kalau saya tak tahulah latar belakang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sendiri boleh verify, tapi dalam pengalaman saya dengan rakan-rakan contohnya, ada di dalam kalangan suku bangsa Melayu ini yang menggunakan aku tidak dianggap sebagai satu yang biadab. Setengah, kita tengok macam setengah orang Jawa contohnya biasa. Saya pun terkejut, kawan saya cakap aku engkau dengan mak bapak dia, tapi biasa benda tu. Bagi kita biadab. Mungkin bagi suku-suku yang lain biadab lah. Tapi kita kena faham, ada setengah maksudnya aku ni bukan menunjukkan sesuatu kebiadaban. Dan itulah yang dikekalkan dalam terjemahan Al-Quran bahasa Melayu kita. Dia dah jadi sesuatu yang diterima pakai. Tetapi bukanlah masalahnya kebiadaban. Kena faham. Ini masalah ganti nama dalam Al-Quran ni kita kena huraikan dengan molek juga. Dan di antara masalah lain, ganti nama dalam Al-Quran adalah perkataan kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita baca bulan Ramadan lagi tu kan. Sesungguhnya kami menurunkan. Orang tak faham dia akan kata, Tuhan ni banyak ke? Sampai terpaksa pakai kata ganti nama plural, jamak. Banyak. No, bukan. Sebab dalam bahasa Arab, apabila kata ganti nama ramai digunakan, itu menunjukkan ketinggian darjat. Apa? Jadi kalau na tu kami tu dalam bahasa Arab, sebenarnya dia dekat-dekat dengan kata ganti nama macam apa yang digunakan oleh raja. Better. Saya cuba cadangkan dekat DBP, tapi nak terima tu slow lah. Kita nak tukarkan better dalam Al-Quran. Kita kata ini apalah punya idea. Tak boleh nak terlalu ni sangat. But that's the idea. The idea is that kami dalam Al-Quran tu macam better. Bukan maksudnya ramai. Kena faham. Selok-belok. Lepas tu kita kena belajar. Perlu belajar. Kena faham. Gerti betul-betul. Jadi itu antara yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi tentang hujah-hujah mereka dekat situ. Ada juga yang menjawab apa gunanya berdoa. Ada yang mengatakan apa gunanya berdoa kalau kita sakit, Allah Ta'ala uji. Bukankah elok kita terima saja? Bukankah itu namanya redha? Nak doa buat apa? Nampak? Imam Ar-Razi menyebut redha itu adalah sesuatu perkara selepas daripada kita mengharapkan sesuatu tetapi kita tak dapat. Itu namanya redha. Jadi dalam keadaan bila kita berdoa, Allah Ta'ala tangguhkan dan Allah Ta'ala sembunyikan dalam ilmunya kemungkinan akan digantikan dengan sesuatu yang baik, maka kita redha. Jadi redha dia datang selepas daripada kita memberikan harapan, selepas kita berdoa. Redha. Ta'rifan redha kalau kita nak faham mudahnya, redha adalah sesuatu yang maksudnya kita tak tanya kenapa Allah. Redha is something that is not asking why. We do not ask why.
Kita tak tanya kenapa. Itu redha. Bila kita sakit, ya Allah, kenapa sakit ya Allah? Aku tiap-tiap Jumaat aku sedekah pisang dekat masjid. Tiap-tiap tahun ada duit sikit aku pergi umrah, kau bagi aku sakit. Bukan redha namanya. Redha adalah sesuatu yang kita terima, kita faham ada hikmahnya dan sebagainya. Jadi itu di antara persoalan yang dibangkitkan oleh Imam Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir tentang masalah doa. Okay. Okey, seterusnya tentang ta'rifan apakah yang dimaksudkan Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan lapang dada. Dalam bahasa Melayu pun kita banyak tengok ustaz-ustaz sekarang pakai perkataan maka berlapang dadalah, berlapang dadalah. Kita faham. Tapi apakah maksud kalau kita nak tengok apabila Rasulullah ditanya tentang maksud lapang dada? Jadi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarhi sadri faqal nurun yuqdhafu fil qalbi. Maksudnya yang dinamakan dengan lapang dada itu adalah satu bentuk cahaya ataupun nur yang Allah Ta'ala lemparkan ke dalam dada seseorang. Faqila wa ma imaratahu faqal. Maka dikatakan kepada baginda, apakah tanda wa ma amaratahu, tanda-tandanya? Jadi Rasulullah menjawab at-tajafi 'an daril wurur. Maksudnya kita tidak mempedulikan tentang dunia yang memikat yang sementara ini, wal inabatu ila daril khulud, dan kita cenderung, kita menumpukan segala tumpuan kita kepada negeri yang lebih kekal, iaitu akhirat. Wal isti'adadu lil mauti, dan kita bersedia untuk mati qablan nuzul, sebelum kematian itu turun. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lapang dada. Jadi lapang dada ni maksudnya apa? Kita menerima hakikatnya kehidupan kita ini adalah sementara. Kita adalah travelers, kita adalah pengembara di bumi ini. Kita hanya lalu saja. Kun 'abiras sabil. Nabi menjawab tentang apabila ditanya tentang dunia, jadilah kamu orang yang seolah-olah hanya melintas jalan di dunia ini. Jadi itu adalah maksudnya berlapang dada. Kenapa pula ini penting? Kenapa Nabi kata berlapang dada ni adalah sesuatu yang kita faham kedudukan kita, kita faham kesementaraan dunia dan keabadian akhirat. Bila kita faham segala benda yang kita hadapi dekat dunia ni, dan dunia ni adalah sementara, maka kita akan berlapang dada. Kita akan terima, kita akan sabar. Kita akan sabar apa-apa yang datang. Macam mana? Sebab apa? Yang penting sekali dekat akhirat. Kita baca orang-orang yang Masya Allah imannya kuat. Kebetulan kita tengok kadang-kadang ada keluar benda-benda yang bermanfaat juga di dalam alam maya ni. Kita baca tentang pengalaman orang yang berniaga rugi berjuta-juta, tapi Alhamdulillah hati dia ada nur, ada iman. Dia kata nak buat macam mana yang itu? Cuma Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala nak ambil, Allah Ta'ala ambil lah. Apa nak risau? Sebab hati ada nur. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bila berhijrah dia tinggalkan hartanya yang kalau ikut kepada hari ini adalah berjuta-juta. Mana sempat zaman dulu, mana boleh nak buat bank transfer. Nak pindah Madinah hari ni tak apa, malam ni ambil, kita pindahkan sikit duit kita dekat bank Madinah. Tak sempat kan. Abdul Rahman bin Auf dengan Sayyidina Abu Bakar ni kekayaan dia, bukan dia ada kedai tepi-tepi jalan stall burger ni, bukan tu tahap dia. Dia tahap saudagar, tahap ada gudang.
Tapi bila berhijrah Abdul Rahman bin Auf, dia tak pedulikan benda tu. Dia meniaga tepi kaki 5. Buka kain, meniaga balik. Begitu rendahnya tahap dia meniaga selepas daripada dia pindah ke Madinah. Tapi ada dia kisah. Ada dia kisah million yang dia tinggalkan tu. Tak sampai 5-6 tahun kita tengok. Selepas daripada tu, sama ada Sayyidina Osman yang kaya-kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar. Bila umat Islam nak berjihad, dia sedekah dia in millions in today's value. Maksudnya daripada dia datang Madinah dalam keadaan tak bawa apa-apa, meniaga atas kain barang-barang dia. Sebab apa? Hati dia tak kisahlah. Tak apalah, arahan Allah Ta'ala kita berhijrah penting. Harta boleh carilah. Nampak? Harta boleh cari, no problem. Itu. Sebab itu apabila setengah ulama mentafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka itu mereka belanjakan. Syekh Imran Husain dalam tafsiran dia menarik. Dia kata apa? Maksudnya orang mukmin ni harta dia tak letak dalam hati, dia letak dalam kocek. Bila dia nak belanja, dia belanja. Masalahnya ialah bila harta dah sampai dalam hati. Sebab it doesn't make sense, kan? Kalau orang ada duit, dia ada duit, tapi dari segi ekonominya, benda-benda yang dia ada tu adalah dormant. Dormant tak bergerak. Kita simpan duit berpuluh-puluh ribu bawah bantal, bawah tilam. Buat apa? Might as well you invest. Ataupun you bawa dalam saving. Bila kita mati, cucu cicit juga yang berebut. Yang bawah tilam ada. Celah sarung bantal beribu. Simpan tu apa? You know, at the end of the day, harta, itulah nasib harta. Kita berusaha, kita mati, orang lain dapat. Nampak? Jadi kalau umpama kata kita faham hakikat harta ni, dia adalah sesuatu yang kita letak dalam kocek aja. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bila berhijrah tinggal nothing. Tak ada apa dekat Mekah. Dia tak ambil apa pun. Bukan boleh buat bank transfer ke apa dan sebagainya. Jadi inilah yang menunjukkan apabila kita ni Allah Ta'ala berikan kefahaman yang dunia ni hanyalah perjalanan dan tujuan kita adalah akhirat, dan kita tahu bila-bila masa kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita faham tu, barulah kita berlapang dada kepada segala musibah yang kita dapat dekat dunia ni. Allah Ta'ala bagi kita sakit, Allah Ta'ala bagi kita miskin, papa dan sebagainya, kita akan berlapang dada. Maka itu adalah tafsiran ataupun takrifan daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berlapang dada. Jadi maksud Rabbi Syrahli itu apa? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maksudnya kau jadikanlah apa-apa yang kau berikan aku dekat dunia ni sesuatu yang aku tak kisah. Kalau dengan sikit, kita reda. Dengan lebih, kita syukur. Tetapi kita tidak kufur. Kita tidak kufur. Bila dalam keadaan Allah Ta'ala bagi kita sesuatu yang kita tak nak, maka kita kufur. Kadang-kadang kita perlu hati-hati di dalam ibadah kita. Jangan jadikan ibadah ini satu wadah untuk kita 100% mendapat habuan keduniaan. Sebab ibadah adalah perhambaan. Dapat tak dapat itu adalah pandangan nafsu kita. Sedangkan orang beriman, kita dah terangkan tadi, dia percaya setiap doanya sama ada ditangguhkan, sama ada digantikan dengan lebih baik, dan sama ada dimakbulkan terus. Jadi perlu faham. Dalam keadaan itu seorang mukmin beriman setiap doanya adalah dijawab oleh Allah Ta'ala, tetapi diberikan kabulnya pada keadaan yang Allah Ta'ala hendak, pada masa yang Allah Ta'ala hendak, bukan dengan syarat kita. Bukan dengan syarat kita. Kadang-kadang kita minta sesuatu Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Kita ni jahil. Benda yang kita minta pun kemungkinan sesuatu yang akan memburukkan kita. Kita minta nak jadi kaya, ya Allah bagikanlah aku kekayaan. Bila Allah Ta'ala bagi kaya, kita tak tahu iman ke mana. Iman kita waktu kita miskin adalah lebih baik daripada keadaan apabila kita kaya, maka iman kita kurang.
Sebab itu di dalam sebuah hadis, tapi saya tak dapat nak cari sanad hadis ni, kemungkinan dia juga adalah di antara kata-kata hikmah ulama, tapi ada dia punya ibrah dia, ada pengajaran dia. Ulama memerhatikan kadang-kadang iman yang Allah Ta'ala bagi ni dia sesuai dengan keadaan manusia. Ada yang Allah Ta'ala bagi iman keadaan dia tu ketika dia fakir, maka apabila Allah Ta'ala mengkayakannya dia akan kufur. Ada di antara manusia ni Allah Ta'ala bagi iman waktu dia sakit, tetapi apabila Allah Ta'ala sembuhkan maka dia kufur. Ada dalam kalangan manusia yang Allah Ta'ala bagi iman waktu dia kaya, tetapi apabila Allah Ta'ala jadikan dia fakir maka dia jadi kufur. Jadi iman adalah sesuatu yang Allah Ta'ala bagi pada kadar keadaan seseorang manusia. Jadi kita perlu berhati-hati. Sebab itu di antara doa yang baginda Rasulullah SAW ajar ialah, ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada bertukarnya nikmat kepada bencana. Kita ada doa tu. Allahumma inna na'udzubika min tahawuli ni'amik. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, pada engkau, daripada bertukarnya nikmat engkau kepada sesuatu bencana. Jadi itu maksud Rabbi syrahli sadri. Jadi seterusnya barulah Imam Ar-Razi masuk kepada maksud, selepas diterangkan maksud Rabbi syrahli dalam hadis Nabi tadi. Nabi kata apa? Maksudnya apabila kita ni nak lapang dada, kita kena fahamlah kedudukan kita dekat dunia ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kat dunia kita ni cepat, tuan-tuan, cepat. Orang putih kata time flies. Dia kata sekejap je. Sekejap je. Sebab tu kadang-kadang bila kita jumpa sahabat-sahabat kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita ni pun tak perasan kita ni umur kita ni dah lanjut. Reunion sana, reunion sini. The fact is that bila kita ingat zaman kita kecil sampai sekarang, all those years, semua puluhan tahun yang kita lalui tu, orang putih kata like a snap of a finger, sekejap je, sat, nothing, sekejap. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan pengajaran bagi kita ni, kita tak rasa pun puluhan tahun yang telah pun kita selesaikan itu adalah sesuatu yang lama. Tak rasa pun. Sebab itu adalah merupakan pengajaran. Tapi mekanisme pemikiran manusia ni kadang-kadang dia deceiving, dia membohong kita. Contohnya bila orang suka sambut birthday, oh happy, tiup trompet, belon apa dan sebagainya. Selamat hari lahir yang ke-50. Umur saya lah, saya 50 tahun. 50. But the fact is that 50 tahun sebenarnya kita dah mati. It will never come back. Dia takkan kembali dah 50 tahun lepas. Apa hang nak suka? Nak suka pasal apa? 50 tahun tu gone. Tak ada. But the fact is that otak kita ni dalam psikologi ada dinamakan sebagai defense mechanism. Dia kadang-kadang dia twist the fact. Nak bagi kita rasa good feeling. Oh, lama dah hidup. Dia bagi kita lama dah hidup, tapi sebenarnya banyak tahun dah aku mati. Those years are gone. Habis, hilang, hilang, tak ada. Tapi otak kita dia twist. Why? Itu memang kita punya cara kita, psychological setup kita memang macam tu. Dia akan bagi kita satu tanggapan. Oh, weh hebat ni, 60 tahun, mesti. Lilin 60 batang, nak tiup pun dah tak larat dah. Separuh lilin tak boleh nak tiup dah 60 tahun, 70 tahun. Happy. But the fact is that yang kita sambut itu adalah kematian, tahun-tahun yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. It will never come back. Dia tak akan datang kembali. Sebab itu bila kita lanjut usia, kita semakin mengambil iktibar dan bersyukur. Itu cara kita.
Bukan kita huri beli kek sampai 10 tingkat, lilin sampai 60-70 batang, tak boleh nak tiup. Because itu adalah deception. Reality is, the truth is, tahun-tahun tu dah tarak. Kat situ. Jadi Allah Ta'ala ni dia bagi pengajaran bagi kita, bagi orang yang nak berfikir, dia akan ambil iktibar. Dia akan faham dunia ni hanyalah sementara dan sebagainya. Jadi kita habiskan sikit tentang Rabbi Syrahli ni. Jadi maksud Rabbi Syrahli ni seperti mana yang dinukilkan di dalam Tafsir Al-Kabir, banyak yang disebut kat sini. Di antaranya adalah, ya Allah, bila kita minta tu lapangkanlah dadaku. Apakah maksudnya? Lapangkanlah dadaku dengan pengetahuan ma'rifat keagunganmu, kehebatanmu. Maksudnya biar Allah Ta'ala buka, lapangkan dada kita ni menerima the fact that Allah Ta'ala itulah yang maha agung, yang maha besar, yang maha segalanya. Kita ni nothing. Kita kena faham kedudukan kita sebagai hamba. Dia adalah pencipta. Sebab itu dalam masalah doa tadi, kita tidak boleh, kalau bahasa lama dipanggil menggagahi sesuatu. Apa dia maksudnya menggagahi sesuatu tu? Maksudnya dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh meletakkan diri kita ni sebagai Tuhan dan Tuhan sebagai hamba. Kita bukan memberi arahan kepada Allah Ta'ala, kena faham. Dan kita nak marah kepada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tak bagi makbulkan doa kita. Siapa hamba, siapa Tuhan? Ramai kadang-kadang, terutama budak-budak muda lah, kadang-kadang anak-anak murid kita ni dekat institusi pengajian tinggi, budak-budak generasi sekarang, dia kadang-kadang dia suka, dia panggil kita berhujah, kita panggil kenapa tak semayang. Kadang-kadang kita buat spot check tu, punyalah ramai tak semayang Jumaat. Kalau budak Syiah dekat universiti saya tu, is okay lah. Syiah ni dia kata dia tak semayang Jumaat sehinggalah Imam Mahdi turun. Kita pun silap juga tu bila kita ambil budak-budak ni, kita tak check dia punya background. Budak-budak Afghanistan ni kadang-kadang ada banyak Syiah. Itu manalah tahu kita duk ingat Syiah ni orang Iran tu. Ambil umur budak Afghan, dia kata tak semayang Jumaat. Kita pun nak jawab pun susah pula, kena meeting lah pula nak jawab macam mana dengan budak-budak ni. Anyway, tapi yang bukan Syiah ni pun, budak Melayu kita ni tak semayang apa hal, panggil lah. Jadi bila panggil tu pandai lah tu menjawab tu. Dia kata, Prof, kalau nak semayang pun what's the point? Sebab kalau saya semayang pun saya buat maksiat. Dia nak berhujah dengan kita. Jadi di antara benda yang kita bagikan mereka ni faham, apabila kita ada perasaan yang sedemikian, maka kita salah erti maksud perhambaan. Allah Ta'ala sebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang putus asa. Dalam keadaan kita berdosa, tuan-tuan, antara sifat orang yang berdosa ialah dipanggil munibun. Anaba yunibu munibun. Maksudnya kita cepat kona balik buat U-turn. Dalam keadaan kalau sekiranya kita mengatakan aku tak semayang sebab apa, aku buat dosa. Jadi di situ maksud kita terhadap perhambaan tu salah. Sebab kita apabila menjadi hamba Allah Ta'ala, kita akur tentang kelemahan kita. Kita buat silap, kita buat salah. Tetapi sebaik-baik hamba Allah yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat dan kembali cepat. Walaupun 1000 kali, walaupun 20,000 kali, atas dasar kita tidak mempermainkan sesuatu. Jadi kena tahu, kita kena asuh anak-anak kita ni macam mana pun nakal, macam mana pun itu ini, jangan tinggal solat, jangan tinggal doa. You never know. Kita tak tahu. Kemungkinan itulah senjatanya yang akan mengembalikan. Berapa ramai tuan-tuan yang buat salah, yang buat jenayah, yang makan rasuah dan sebagainya, alhamdulillah bertaubat dan Allah terima. Sebab apa? Hati dia masih ada lagi harapan nak kembali. Sebab tu kita kena asuh anak-anak kita ni dalam keadaan sentiasa berharap supaya untuk kembali ke pangkal jalan. Jadi Rabbi Syrahli ni, di antara apa yang dimaksudkan oleh yang diberikan maknanya oleh Imam Marazi adalah kita mengakui akur tentang kehebatan Allah Ta'ala dan kita ni adalah hamba. Satu. Yang kedua, Rabbi Syrahli ni maksudnya bitakhalluqi bi akhlaqi rusulika wa anbiya'ika, iaitu
Ya Allah, lapangkanlah dadaku ini supaya aku dapat berakhlak seperti akhlaknya nabi-nabimu dan rasul-rasulmu. Jadi Rabbi Syrah ini dia luas maksudnya. Yang pertama tadi, lapangkanlah dada aku supaya aku faham ya Allah keagunganmu dan kedudukanku sebagai hamba. Yang kedua pula, ya Allah, kau lapangkanlah dadaku supaya aku dapat berperangai bersifat seperti mana sifat dan perangai nabi-nabimu dan rasul-rasulmu. Nombor dua. Yang ketiga, Rabbi shrah li sadri bittiba'i wahyika wa imtithali amrika wa nahyik, yaitu ya Allah, lapangkanlah dadaku supaya aku dapat buat apa yang kau suruh dan aku dapat tinggalkan apa yang kau larang. Itu maksud lapang dada juga. Biarlah Allah Ta'ala menjadikan kita ni faham, lapang dada, terima. Apabila Allah Ta'ala kata buat, kita buat. Apabila Allah Ta'ala kata jangan, jangan. Jadi kita tidak berhujah. Kenapa? Buat apa? Kenapa hukum Allah macam ni? Kenapa larangan Allah macam ni? Nampak? Jadi tak perlu dalam keadaan macam itu. Kita minta supaya dada kita dilapangkan, supaya kita memahami apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Jadi sikit lagi tuan-tuan. Rabbi shrah li sadri, Imam Ar-Razi kata, lapangkanlah dadaku ya Allah binuril imani wal iqani bi ilahiyatik. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ini supaya dimasuki cahaya iman dan yakin dengan ketuhananmu. Nampak? Jadi lapang dada ni maksudnya apa? Supaya kata kita dapat terima ketuhanan Allah Ta'ala dan kehambaan kita sebagai manusia. Seterusnya, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku ini supaya aku dapat melihat rahsia-rahsia keadilanmu di dalam ketetapan qada-qadarmu dan juga kebijaksanaanmu. Maksudnya apa? Lapangkanlah dadaku ya Allah. Walaupun perkara ini nampaknya buruk bagi aku, tapi ya Allah, lapangkanlah dadaku supaya aku dapat melihat kebijaksanaanmu, hikmahmu memberikan itu kepadaku. Allah Ta'ala bagi kita sakit. Jadi kita tak rasa, kita minta Allah Ta'ala lapangkanlah dadaku ya Allah supaya aku faham sakit ini adalah sesuatu yang engkau takdirkan, dan dalam takdirmu itu ada kebijaksanaannya, ada faedahnya, ada hikmahnya. Jadi kita minta Allah Ta'ala menukarkan sesuatu yang negatif pada pandangan mata dan nafsu kepada sesuatu yang baik pada pandangan iman dan kebijaksanaan. Itu maksud dia ya. Seterusnya, Rabbi shrah li sadri, maksudnya dekat sini adalah sama juga tadi, iaitu ya Allah, kau berikanlah aku lapang dada supaya aku memahami keadilanmu. Walaupun malam dan siang, satu terang satu gelap, gelap adalah merupakan sesuatu yang pada dasarnya negatif, tapi pada kedua-duanya ada kebaikan. Siang pada dasarnya adalah positif, tapi padanya juga ada sesuatu keburukan. Jadi kat situ kena faham. Lapang dada itu maksudnya situ. Dan lapang dada lagi, Rabbi shrah li maksudnya ya Allah, lapangkanlah dadaku supaya aku dapat mentelaah, supaya aku dapat faham tentang kebesaran-kebesaranmu, ayat-ayat yang kau jadikan. Kita dalam kehidupan ni ada dua kitab. Satunya kitab yang Allah Ta'ala jadikan alam semesta. Dia bukan berhuruf, tetapi kita dapat tengok langit, bumi, bintang, bulan, galaksi apa dan sebagainya. Itu kitab yang Allah Ta'ala jadikan supaya kita tengok dan faham. Keduanya kitab yang kita baca, iaitu Al-Quran dan juga Wahyu. Dua-dua kitab. Satunya supaya kita tengok. Bila kita tak baca kitab yang dibaca itu pun, kita tengok dongak, semuanya ni adalah daripada Allah Ta'ala. Muka bumi, graviti, udara, cahaya dan sebagainya adalah kitab yang terbuka untuk akal kita baca dan untuk kita memperakui bahawa kita adalah hamba dan semua ni adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi demikianlah, kita berhenti kat situ. Sikit nanti kita sambung lagi lah pada kesempatan yang datang. Kita minta Allah Ta'ala memberikan kita peluang sekali lagi untuk kita sama-sama mentelaah, mempelajari ilmu. Semoga dengan ilmu ini dapat kita kuatkan azam kita dalam perjalanan kita menempuh hari-hari dugaan yang mendatang pada kehidupan kita di dunia, dan Allah Ta'ala memberikan kita insyaAllah tempat di sisinya di akhirat kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.